Sekejap. Okay. Alright. Okay. Hai. Assalamualaikum semua. Alright. Mana ni? Begini. Okay. Okay, sekejap ya. Alright. Okay, hai. Assalamualaikum semua. Selamat hari Sabtu. Okay, terima kasih kerana luangkan masa untuk join kita minggu ni dalam cooking show. Alright, so welcome to your Thermomix cooking experience. Okay, host hari ni Muna Faizura. Okay, you guys boleh panggil Nang. Okay, I'm a team manager under Dynamics Group. Okay, with Elina. Okay, so sekarang ni kita tengok partisipan kita dah lebih 50 orang. Okay, boleh tak nak tahu je, nak tengok berapa ramai kat sini yang dah ada Thermomix, you tekan 1, yang belum ada Thermomix lagi, you tekan 2. Kita nak tengok partisipan kita berapa ramai yang dah ada Thermomix dengan yang mana belum ada lagi. 1 dah ada, 2 belum. Okay. Nur dah ada. Okay, Medina tak ada lagi. YW Low. Okay, tak ada lagi. Okay. Evian ada. Zura dah pakai. Okay, Nabila belum ada lagi. Alright. Okay. Ahmad Hafiz belum ada lagi. Okay. Eva dah ada. Alright. Okay. So, kat sini ramai yang dah ada Thermomix. Masih ada yang belum pakai lagi kan. So, you are making the right decision. Okay. Tengok demo cooking show. Tengok macam mana Thermomix dimasak. And then nanti you all boleh buat wise decision. Okay. Alright. So, hari ni. Okay, kita akan cakap tentang introduction dulu. Okay, dengan Thermomix ni, kat sini ramai kita mostly 99% is mummies yang masak. Okay, ada seorang dua je lelaki nak tengok kat sini. Okay, mungkin pakai husband punya account. Okay, so kita punya live. Okay, my life before Thermomix. Kat sini kita semua agree tak kalau Non cakap dulu kita semua suka masak, tapi kita rasa benda tu rasa macam ada satu bebanan dekat kita untuk masak hari-hari. Bukan kita cakap seminggu sekali kita masak, seminggu sekali tak ada masalah kan. Ini hari-hari, back to back. You masak, settlekan dapur, settlekan anak, lepas tu tidur, bangun, ulang balik benda sama. Untuk 7 hari berturut-turut, untuk 31 hari sebulan, untuk setahun 365 hari you kena masak kan. So benda tu jadi satu kita punya core routine kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wife. Okay. Sebab kita ada family kan, kita nak bagi family kita makan. Okay, memang boleh makan kat luar, memang boleh order sometimes kan, tapi takkan hari-hari nak tapau makanan, betul? Okay, so kita pun kerja, okay, working mom, ada yang kerja kat luar, ada yang kerja working from home kan. Okay, sambil kerja kita kena masak, kita kena jaga anak, betul? Okay, dan kita rasa benda tu satu macam pressure untuk kita untuk masak. Okay, jadi ada lagi golongan yang tak berapa pandai sangat masak. Macam Nang dulu memang tak berapa pandai lah, so-so je kan, tak adalah tiada masak. Okay, tapi kita nak masak, cuma kita akan search kat Google, pergi kat resepi Cik Nom, pergi dekat mana-mana YouTube kan, nak tengok sambil masak kan. Okay, so apa lagi kita rasa bebanan untuk kita jadikan memasak ni satu benda yang macam sangat happy, sangat joyful journey kita kat dapur. Okay, sebab kita rasa macam lepas masak, kita pun kena banyak kemas dapur, betul? Masak setengah jam, kemas dapur setengah jam, lepas tu baru makan. Lepas makan kemas lagi dapur kan. And then dapur kita pun memang penuh satu kaunter dapur tu dengan semua rice cooker kat situ dengan ni kan, sampai bila kita rasa macam nak buat roti, rasa macam nak try buat roti lah, tengok kawan-kawan semua bake roti kan. Tapi you kena beli bread maker, betul? You tak boleh pakai blender biasa tu nak uli dough kan, jadi kena beli lagi bread maker. Lepas tu bila tengok kawan-kawan buat aiskrim sendiri buat macam aiskrim ala-ala macam Baskin Robbins Häagen-Dazs ke, you pun nak teringin juga kan, you tahu you boleh buat, tapi you kena beli aiskrim maker pula, betul? And then you nak diet, katakan kat sini ada yang nak diet, okay, nak try makan nasi yang kukus kan, kita panggil low GI rice nasi kan. Jadi kat situ ada satu mesin baru keluar kat Jepun, harga dia few thousand juga, yang dia buat nasi kukus. Maksudnya nasi kat atas, air tu kat bawah. Dia macam bentuk macam dia macam bentuk air fryer, tapi dia rice cooker. Okay, so kena beli juga lagi, betul tak? So banyak sangat, lots of appliances kat dapur kita nak kena penuhkan. Sebab kita nak jadi seorang ibu, seorang wife yang suka masak kat dapur kan.
Okay, jadi kita rasa benda tu satu macam terlalu besar untuk kita, terlalu macam susah nak jangkau untuk jadi seorang yang macam master chef at home, betul? Okay, so kita semua pernah rasa benda ni sebelum Thermomix, okay? This is what we call my life before Thermomix, okay? So macam mana kita nak jadikan kita punya problem tu, okay, nak tukar jadi kita punya apa solution yang kita buat untuk kita macam nak baik pulih daripada situ. Kita nak jadikan cooking ni is no longer a stressful job. Betul. Kita nak masak happy-happy dengan anak-anak. Kita nak ada masa untuk diri kita juga. Kita nak ada masa untuk anak-anak juga. Kita tak nak penat. Itu yang penting. Kita tak nak penat dan kita nak curi-curi masa. Sambil kita boleh curi masa here and there pun dah cukup. Dah alhamdulillah syukur nikmat. Betul. Tapi kita nak give the best dekat family kita. Okay? So, datanglah satu machine yang membantu most of mummies dekat satu dunia, okay, bukan kat Malaysia je, dia around the world, okay. So kita panggil dia ialah Thermomix, okay, this machine. Thermomix ni dia daripada Vorwerk, okay. Dia start dengan blender biasa je. Kalau you guys can see here kat screen, okay, daripada tahun 1961 lagi dia dah siap ada blender biasa. And then dia baik pulih. Pada tahun 1971, 77, dia tambah speed. Kat sini 1980 dia tambah heat. Okay, untuk bila you blend, you nak panaskan sebab dia nak buat bubur nasi kan untuk anak-anak kan. Jadi teknologi dia berkembang daripada 1961 dia makin evolve dengan teknologi. Okay, dia improvise machine semua. Jadi terhasillah Thermomix pada tahun 2014. Angkat pula. Okay, this one. Okay, so Thermomix 2014 dia dah buat, kita boleh panggil ultimate, okay, kitchen machine kita, alright, sebab dia boleh kita boleh upgrade machine ni tanpa perlu ada extra duit sebab dia punya sistem dalam ni dia di-build by French people. Dia buat Cookido. Okay, Cookido ni satu apps yang sangat powerful sebab bila you nak add apa-apa new function, contoh peeling baru masuk tahun ni, nak kopek bawang, nak kopek kentang, okay, kita just update je dalam ni. Dia akan terus masukkan sistem, dia akan terus update sistem kita, so kita boleh dapat function tu dah. Okay, start dulu function dia dalam belas-belas je, sekarang dah makin-makin bertambah. Okay, from time to time dia akan upgrade, sini free je, tak payah bayar. Jadi kira you beli machine sekali je, tapi upgrade yang kemudian untuk semua function yang lain tu kira free. Memang sangat-sangat best. Okay, so kenapa kita nak too busy for improvement? Okay, bila orang datang approach kita nak tunjuk Thermomix kan, kita macam no, tak nak dulu. Kita tak tahu macam mana mesin ni boleh tolong kita kat dapur. Okay, macam mana kita boleh jimatkan masa, okay? Kita jimatkan tenaga kita. So kita kena buka hati kita kena buka mind kita untuk improvement, untuk new technology, okay? Macam orang zaman batu ni kan, dia mula buat dengan petak, lepas tu bila ada orang datang dengan satu improvement, tayar bulat, dia orang tak nak. Padahal tayar bulat dia membantu, betul kan? Okay, so kat sini, kita tengok normal cooking. Time dulu kita masak, anak-anak memang tahu, semua anak-anak yang ada toddler, kids kecil-kecil ni memang attach dengan kita kan. Memang diorang akan ikut kaki kulu kilir kat dapur kan. So kita memang dulu bila masuk dapur je, kanak-kanak stay outside. Tak boleh masuk dapur, minyak panas, dapur gas panas, api kan, percik-percik bahaya. Okay, kita stress. Okay, tapi bila kita cuba untuk bukakan hati kita pada Thermomix, kita pakai Thermomix, kita akan dapat tengok kita punya quality of life tu dah berubah. Okay, dekat dapur, anak-anak boleh datang dekat. Boleh duduk sebelah pun, anak duduk sebelah kaunter tu juga, sebelah Thermomix, asalkan dia tak sentuh bowl ni kat sini. So memang kita masak dengan anak-anak sekeliling kita, tak ada masalah sebab benda ni tak bahaya, dia tak panas. This is the body part ni dia takkan panas kecuali bowl dia saja. Okay, bila lampu indicate merah maksudnya dia tengah masak, dia tengah panas. This one je yang panas, yang lain semua okay. So far memang kids friendly and safety dia sangat-sangat bagus sebab macam you all mungkin rasa macam benda ni ada blade kan. Okay, tapi sebenarnya sebab bila dia ada blade macam ni, bila dia tengah masak, dia tengah kacau-kacau, once bila dia dalam proses memasak kat sini, dia punya auto lock system ni dia akan lock arms dia, okay? Dia tak akan terbuka sendiri. Melainkan setiap function proses tu habis. Contoh macam tengah menumis, lepas habis baru dia auto buka. You tak boleh buka manually. So dia tak mungkin dia akan terbuka benda ni. So dia sangat selamat lah kalau kita masak dekat-dekat dengan anak pun. Okay, alright. So Thermomix ni top class design and quality award. Dia dah menang banyak sangat award. Okay, memang daripada dia
assemble pun in German. Okay, tak ada satu part pun made in China. Okay, that one you kena tahulah kan, sebab German quality is the best. Okay, you tengok kereta BMW kan, tengok kereta Audi, semua daripada German. Okay, so kita perempuan kat dapur pun kita ada juga German teknologi dekat dapur kita. Alright, so dia lengkap, dia buat satu top design class ni sebab dia buat lengkap ni semua. You boleh masak, you boleh steam. Okay, sebab dia akan bagi semua all this accessory. Tak payah lagi pakai steamer. Nanti nak tunjuk lah dia punya more in detail about the function. Okay, so mesin dari Jerman and motor. Motor dalam Thermomix ni, dia kita panggil powerful frictionless. Maksudnya dia tak ada geseran. Bila tak ada geseran, dia tak ada haba. Sebab tu dalam Thermomix tak ada kipas. Ya, you jangan ingat nak tukar kipas ke, spare part tak ada. Spare part pun tak ada nak tukar-tukar. Okay, so dia bila tak ada geseran, sebab tu dia boleh buat aiskrim. Bila kita blend lama-lama, dia tak akan cairkan kita punya frozen fruit tu. Okay, sebab dia tak ada pemanasan pun kat situ. Okay, kalau kita nak buat aiskrim biasa, kita tak boleh pakai blender. Sebab bila kita buat blender lama-lama kita blend, lama jadi air, betul? Sebab dia panas. Okay, kalau Thermomix, no problem. Sebab tu dia boleh jadi ice cream maker juga. Okay, alright, now yang ni nak cakap tadi pasal Cookido, okay, world largest guided cooking library. Tadi dalam video tadi dia cakap 40,000 tu yang lama. Sekarang as of now ada 80,000 resepi dalam mesin ni. Ini yang kita kata built by French people tadi. French IT, sorry, okay. So diorang build satu ni, dalam mesin ni ada 80,000 resepi, and bila you nak tengok resepi tu macam you tengok iPad lah. Okay, you boleh tengok semua resepi macam iPad, you tak payah nak ada separate gadget lagi untuk tengok resepi untuk apa. And plus ada certain resepi yang ada video lagi dalam tu, tunjuk macam mana nak uli roti tu bentuk ribbon, macam mana nak buat, nak ratakan lasagna, macam tu semua ada video dalam ni. Okay, and then you boleh customize resepi juga. Sekarang ni lepas baru punya dia upgrade lagi, Cookido dulu 2.0, sekarang 3.0. Okay, you boleh buat masukkan resepi you, simpan dalam ni, dalam bahasa Thermomix. Contoh macam nak masak rendang tok, so you punya resepi sendiri, you boleh masukkan dalam ni, you simpan dalam ni. So the next time you masak, you akan dia jadi auto. You click next je. Tapi that one you tak boleh share dengan orang lah, dia masuk dalam mesin you sendiri sahaja. Okay, so memang Cookido ni memang sangat-sangat advanced teknologi, okay. So far tak ada yang boleh menandingi lagi Cookido punya apps. Okay, so kita nak masak dengan 100% natural healthy ingredients, okay, untuk anak-anak. Alright, so dengan Thermomix ni you boleh buat sebab dia akan ada dalam ni macam mana nak buat, even nak buat rempah ratus pun ada juga, nak buat garam masala pun ada, nak buat anchovies, serbuk ikan bilis, yes, serbuk pati ayam, semua ada, chicken stock, semua kita boleh buat sendiri daripada scratch, okay. Alright, this is the Nang cakap tadi, Thermomix is all you ever need. Sebab Thermomix sekarang ialah semua bahan-bahan, semua appliances kat sini Thermomix boleh buat. So dia ada 24 function in one. Okay, dia ialah hand mixer boleh, dia jadi blender kita boleh, dia jadi food processor boleh, coffee grinder, okay, Nang suka sangat grind coffee dalam ni, memang halus. And then dia jadi mixer boleh, dia jadi slow cooker pun boleh. Okay, so everything here you can see in this screen, semua Thermomix boleh buat. Tapi you pakai satu je. So rice cooker tak payah pakai dah. Nanti bila dapur you all lepas ada Thermomix, you boleh start pre-love barang-barang dapur yang lain, okay. So bila orang masuk rumah tengok dapur you kosong je, mana pergi peralatan, dia tak masak ke, kan. So you cakap, inilah rice cooker you, inilah slow cooker you, inilah blender you. Satu je. Settle, okay. Alright, so now without further ado, okay, kita hari ni tema based on popular demand, okay, demand sebab diorang suka nak tengok menu bekal anak, okay, back to school kan. Kita pagi-pagi, siapa kat sini, sama macam Nang lah, pagi-pagi ada 20 minit je masa untuk kita settlekan prep makanan anak-anak, okay. So kita kena start daripada awal, buat laju-laju lah, memang betul macam chef tu, okay, sebab kita nak kejar masa, okay. Alright, so kita sekarang akan tengok macam mana 4 chef kita ni tunjukkan macam mana diorang siapkan bekal anak dalam masa yang sangat minimum, okay. Kita ada Sarah daripada Stay Sane alias Mama IG dia, okay. Nampak, kena stay sane tau benda ni. And then kita ada Yazira Yusof, and kita ada Yasmin dari Blitz 69,
And kita ada Safarah Ismail. Okay, Safarah IG Safarah Ismail. Okay, all these 4 chef hari ni boleh tunjukkan macam mana kita nak buat menu-menu simple. Okay, but before that, Nang tunjukkan dulu. Kita nak tengok. Lepas pada video ni, you all tengok. You all jawab dekat chat. Korang macam ni ke tak? Okay? Be honest. Right, kita tengok dulu. I want to make a movie. Where does the process begin? It begins with finding the idea. Okay, this one. Goody, it's time to make the kids lunch. Ooh, locally sourced fresh avocado from my farm share. I'll cut this up and make mercury-free, fresh, safe catch tuna rolls. Let me just pull out my food-safe, non-toxic, Tak nampak lah video. free, phthalate-free, polypropylene. Okay, sorry. Sedap-sedap jadi short sendiri cakap tak nampak video. Okay, sekejap. Yes, okay. Share sound, share everything. Okay. And oh goody, it's time to make the kids lunch. Ooh, locally sourced fresh avocado from my farm share. I'll cut this up and make mercury-free, fresh, safe catch tuna rolls. Let me just pull out my food-safe, non-toxic, lead-free, PVC-free, BPA-free, phthalate-free, polypropylene bento box. And of course, some raw broccoli florets from our garden. And of course, a treat, my kale-infused, protein-packed, dye-free dye cookies. And no school lunch is complete without a love note from Mommy. Love you, honey. Oh crap, it's time to make lunch. Oh, what am I gonna make? I should have gone to the grocery store. Let's see what we have in the fridge. Oh, open half-eaten yogurt tube. That'll work. Dried corn, Brussels sprouts. Pizza! Yes! Wait, when did we have pizza? Last Friday? 6 days ago? That's okay, right? Oh good, we have turkey jerky, we have chips, bread! Yes! Ew, oh my god, I forgot to empty this yesterday. This is disgusting. Toss in a Brussels sprout. Everybody loves turkey jerky. Why are there so few chips in here? Who eats 99% of a bag of chips and puts it back in the cabinet? At least we have bread. Oh my god, it's a heel. Why? Hold on, I have a great idea. I'm going to make a pizza sandwich. He's gonna love this. Genius! Wait, how am I gonna close this yogurt? Hair tie? Not the most hygienic solution, but it's inventive. And of course, no school lunch is complete without a note from Mommy. Sorry, honey. Mommy loves you. I do. Okay. All right, now go back to me. Okay, kejap. Kita share balik screen kita yang tadi. Okay, so sekarang ni siapa yang kat sini baik mengaku dulu? Okay, Nam mengaku awal lah. Itu kita lah, kelang kabut dengan anak-anak nak masak apa semua kan. Okay, so kita kalau boleh tak nak jadi macam tu. Kita nak ubah, okay, kita nak jadi mak yang proper, yang ada, yang boleh bekalkan semua apa quality lifetime untuk anak. Okay, so sekarang kita pergi pada first chef kita, Yazira. Dia akan buat egg sandwich dalam masa 1 minit je egg sandwich tu. Okay, alright, kita boleh pergi pada Yazira sekarang. Okay, Yazira. Okay, mana spotlight? Alright. Okay, sorry. Orang tu Nam. Orang kejap. Kenapa ni tak lain ni? Okay. Okay dah? Dan Dah kan? Alright, thank you Nam. Thank you everyone. Thanks for being here. Oh, I kena diri belakang sikit. Otherwise tak nampak muka. Thank you everyone for joining today punya show. So saya Yazira. My Instagram is Yazira Yusof. I memang selalu buat kids punya lunchbox. And maybe I tell you a little bit like why I'm also an advisor bawah Dynamics team.
So maybe I tell you a little bit kenapa I decided to buy a Thermomix. Because dulu I'm a working mom. I balik kerja pun dah dalam pukul 7, 6:30 to 7 macam tu. So bila balik rumah, dah kena buat breakfast, dah kena buat dinner, and also kena buat house chores semua. And I really felt like I balik rumah pukul 7 tu sebenarnya I continue work until pukul 9, 9:30, and lepas tu dah penat, tak ada time untuk family, not so much time with the family. 9:30 dah penat terus tidur. So I really wanted something lah yang boleh help me to be efficient, and so that to be efficient dekat rumah, so that I boleh be more productive dekat rumah, and also I ada extra time for me to rest. I think that's important for me to rest and spend time with the family after petang, because after diorang balik rumah dari sekolah, sebab my kids pergi nursery, so memang I balik kerja, I pick them up and kita balik rumah sama-sama. So the only time for me to talk with them is after we come back from home lah. After we come back home. So that's why I was lucky to be able to use my sister's Thermomix. Mula-mula I was skeptical, but I was lucky to be able to use my sister's Thermomix for a month macam tu, and then I rasa macam, oh my god, this is it. This is the machine, or this is the technology that can help me dekat rumah. So even, I mean, you guys, it's a very good investment. It's an investment that you will never regret. If you're a working mom like me, or even if you're not working mom and you rasa macam you need some help, you need some hands at home, this is it. I always tell my friends this and robot vacuum. Okay lah, dua tu, I rasa dua tu memang sangat bagus. So yes, get a Thermomix. And also because I kerja kan, so in the mornings, I mean going back to our tip, in the morning, I still have to prepare lunch box for my kids. And the thing about my kids' school is they ada rule in their lunch box, cannot bring processed food. Tak boleh bawa processed food, tak boleh bawa high sugar or sugary food. Once in a while, anak I akan balik cakap, mami, ada orang tu kena tegur sebab bawa nugget. Ada orang ni kena tegur sebab bawa instant something. I was like, okay. So that is my kids punya school rule lah, dia punya rule. So bila ada Thermomix ni, I rasa macam senang sangat nak prepare food untuk my kids. So macam for example, I buat Nutella, semua homemade. I memang Nutella, I buat peanut butter. Peanut butter tu I tak guna sugar, I use stevia. I buat even mayonnaise. Mayonnaise for me untuk buat egg sandwich hari ni pun ni I buat sendiri. So mayonnaise senang je. Semalam I buat dalam 5 minit siap. Dia guna bahan-bahan. I mean you can choose you punya bahan sendiri. You can choose the quality of the ingredients tu you can choose. And then I buat in Thermomix, I buat my own chicken stock paste. I buat my own even sausage. I buat my own sausage. So I dah siap-siap bagi tahu my kids kalau teacher tanya, ini apa, cakap ni mami buat dekat rumah. This is not processed food. This is not store-bought food. So macam, okay, so it's really helpful buat nugget semua dalam ni lah, and senang. And I think it's a good rule that the school impose, because dia tak nak kids macam high, what would you call it, like sugar overload, or they want kids to be healthy, so that they can focus in class. So yeah, I think it's a good rule. Okay, so I can start now. Saya tunjuk you macam mana I buat egg sandwich today. Very easy buat egg sandwich. Before this, I remember kalau dulu nak buat egg sandwich kan, dah ada egg, lepas tu campur-campur semua, and I have to use garpu. Siapa macam I guna garpu dulu, lenyek macam tu, lenyek dah penatnya lah tangan. Bila dah ada Thermomix, I try buat egg sandwich in here. I memang dah selalu buat dah lepas tu. And my kids also like the recipe dalam ni, sebab dia ada, it's egg salad sandwich. So macam dia ada sikit lah salad tu. So kita pun rasa macam, oh adalah sikit green dalam ni. Okay. Before the show, I actually dah boil the eggs.
And I use, so dalam ni sebenarnya dia ada function egg boiler. I don't know whether you guys can see. So dia ada function egg boiler dalam ni. You can choose soft, medium, medium hard or hard egg. So soft egg tu macam very like half boiled egg. Soft egg is very soft. Medium egg is about half boiled egg. Medium hard is about 3/4 boiled egg. So you boleh choose dari kat sini, lepas tu nanti masak je. And the good thing is masak egg dalam ni you boleh ambil straight from fridge. So dulu bila I guna dengan macam you know like macam dekat kedai mama tu yang you tuang air panas, you boil water dekat kettle, lepas tu tuang air panas. Usually kalau egg tu straight from the fridge, dia akan merekah. Dia akan macam pecah-pecah, and then in the end dia jadi, instead of half boiled egg, dia jadi full boiled egg, or dia jadi hard boiled egg. Yeah. But the good thing about here, because dia punya temperature dia slowly naik, you can put directly from fridge. And dalam satu ni boleh letak maksimum 6. Kalau dalam yang mamak tu maksimum 4 kot kan. Kalau lebih dari 4 dia macam tak jadi sangat kan macam tu. So dan ni maximum you can put 6 egg. So I dah buat dah siap-siap. I put hard boiled egg. So anak I dah tolong peel. Cubalah tengok dia peel pun macam pecah-pecah. Okay, so it's okay. Then I will continue. So I go back. So tadi I dah tunjuk yang egg boiler. Now I go back to the recipe. So I buka. Now I masukkan mayonnaise. So mayonnaise ni, like I said, this is mayonnaise yang I masak sendiri juga. There's no preservative, not processed and all. So which is really good. I use olive oil dengan avocado oil for this mayonnaise. Okay, so dia suruh masukkan dalam 2 ounce mayonnaise. So that's 0.8. Okay, so that's mayonnaise. Then I put in this suruh masuk 1 teaspoon Dijon mustard. Dijon mustard I tak ada, I only have yellow mustard, so I'm going to put this in 1 teaspoon. So I'm going to use the same teaspoon. Okay, and then next 3 pinches of salt. Saya ada salt grinder ni. 3 pinches of salt. And then 3 pinches of ground pepper. 1, 2, 3. And then masuk 1 pinch of paprika. I guna smoked paprika. My kids love smoked paprika, so I'm just gonna put 1 pinch in here. And then kita masuk 1 tablespoon of fresh chives. Yang ni pun I dah potong siap-siap, so I'm just gonna put it in. Kalau yang fresh chives ni you want to chop dalam ni pun boleh. So before start everything, chop dulu dalam ni. Guna dia punya I think speed 5 macam tu. And then ketepikan, keluarkan, and then baru start balik yang lain-lain. Okay, so that's it. And then dia suruh masuk, nampak tak? Then dia suruh masuk the lid, the mixing bowl lid. Tutup. And then I press next. So dia start chop dulu. Okay, so yang ni dia akan chop yang bahan-bahan tadi. Dia punya chives tu semua dia akan chop. And then lepas ni baru kita masuk eggs. Okay, then I press next. Buka, dan dia kata masukkan eggs into mixing bowl. So I'm just gonna put eggs. Okay. And next. Oops. Sorry, I tersilap. Okay, 1 second. That's it. 1 second for egg sandwich. And you see the result? That's your egg sandwich.
Tak payah I nak guna fork, nak lenyek-lenyek dah. So lepas ni I dah ada roti, dan I keluarkan, I masuk dalam roti. Okay, jap. So it's only 1 second untuk hancurkan semua. So yes, macam tu. Nampak tak? Kita tak clear. Nampak juga. Okay. Cerah sangat. Yeah. Yes, then letaklah macam biasa, dan anak I okay makan tepi. For some people or some kids maybe dia tak suka dia punya tepi-tepi ni kan. Dan itu mami punya extra kerja lah, kena potong. Otherwise I buat macam ni, and then I just cut into half. And there you go. My egg sandwich is done. Wow, best Sekejap kan? Yes, sekejap je. Kelip mata dah siap dah ya. Cuba masuk dah siap. Yes. I selalu plan. I usually akan plan apa nak masak untuk kids tau. Apa yang nak masukkan dalam lunchbox the next day. So I akan siapkan. Usually memang I akan siapkan eggs tu siap-siap. Then the next day buat macam ni je lah. Masuk. 1 second siap. So total daripada you start sampai habis ni dalam 1 minute je lah. Tadi sebab I cakap banyak-banyak kot. Yes, betul. Kita rancangan memasak, kita kena cakap. Tapi kalau kat dapur, I rasa less than 1 minute je boleh siapkan. And korang semua boleh tengok Ayah Zira duduk dekat, sekarang dia staycation, duduk kat hotel. Dia boleh bawa thermos masak. Okay, so you can cook anywhere sebenarnya. Senang kan? Ni very last minute now. My husband, I memang dah nak join this cooking show, and then my husband nak staycation, and then he was like, you boleh masak dekat hotel kan? Jom lah. Okay lah, kita angkut lah benda ni. Okay, boleh sebabkan dia tak keluarkan apa nama tu wap yang banyak. Dia kan vapor saja kan. Okay, so memang boleh. Tengok senang je, mobile. Okay, thank you Yazira. Thank you. Now kita move to the next chef. Okay, let me highlight her. Safara. Safara ni nak buat full chicken sandwich. Okay, mana Safara? Okay, Safara. Okay, alright Safara. Hi, okay. Selamat pagi semua. Thank you Nang dan thank you semua. Alright, thank Okay, you everyone. So that was it. Oh, Alright, sorry. thank you Yazira. Okay, okay, hari ni I nak cuba masak. Bukan cuba masak sebenarnya. Memang hari ni kita orang akan buat cooking show barbecue chicken pool. Okay, so apa yang kita punya bahan ni agak macam banyak sikit, tapi kaedah dia senang. Okay, firstly I beli Thermomix ni. Selepas I tengok iklan Instagram dari Olivia. Okay, tapi I beli dengan orang lain. Lepas saya come back to the Olivia punya team. Sekarang ni lah dynamic team kan. So bahan dia ada banyak, tapi mami no worry, because kalau bahan tu banyak pun mesti dia punya result pun macam best. Betul tak? Okay, so saya akan mula sekarang. Dia akan minta bawang, of course. Bawang putih, bawang merah 2. Dan kita akan blend. So, dah siap. Hari ni memang I buat separuh juga. Nak tunjukkan kat ni audience. Okay, so kita akan blend 3 saat speed 8. Siap. Next. So kita akan scrap dan masukkan bahan. Okay. Bawang tadi lah. Okay. Ni yang I nak bagi tahu ingredients dia. Dia letak sos kicap, air, molasses, macam gula lah brown sugar, tomato paste, apple cider ataupun cuka, paprika, Dijon mustard, macam mana sebut ni? Worcestershire sauce.
Actually yang ni I buat sendiri. Okay. Garam, cayenne, masukkan semua. So, inilah bahan-bahan dia. Tadi tu, yang sebut banyak-banyak tu, ni. Okay. Dan ini dia. Paprika, Dijon mustard, apa lagi else? Cayenne. Okay, I tunjuk you. Ni, Dijon mustard. Okay, mustard ni katanya dari Perancis. Kan, kita tak nak larikan taste dia Besok kita nak support anak punya taste flavor dia orang. Ni. Yang molasses I guna ni. Kalau tak ada, agave atau nectar ataupun sirap. Okay. So, scrap. Kita dah baca semua bahan-bahan tu. Tuang je. Okay. So, mamis kalau nak buat bekal anak untuk menu ni, saya cadangkan buat sehari sebelum. Kan kita macam ada excited untuk nak bagi tahu anak besok nanti bekal bagi special. Nanti kita apa yang special tu? Surprise. Surprise. Kita surprise dululah diri kita. Hari Sabtu, Ahad tu dah standby. Okay, sebab nak buat hari Isnin. Okay. So benda ni sandwich. Of course you kena buat dengan roti kan. Ataupun you beli roti pun boleh. Tapi I lebih prefer buat sendiri. Ahad lepas asar, you bancuh roti you, dia tengah buat fermentation, you buat ni. Okay? So next, please place simmering basket instead of the measuring cup onto the mixing bowl. Okay, nanti kejap lagi I ambil measuring basket I. Dan kita pun cooking. Dia macam sos dia tau. Tapi memang sedap. Kalau siapa-siapa pernah rasa Subway teriyaki chicken tu lebih kurang, tapi ni lebih bau barbecue. Okay? Okay. Lari dah chef kita kan. Alright. So masak ayam ni dalam 8 minit kan, chef? Chef hilang. 8 minit kan masak? Okay, yang ini masak untuk sos dia 8 minit. Tapi ayam bukan 8 minit. Bagi tahu ayam 15 minit. Lagi satu pasal ayam. Yang menarik pasal ayam, dia minta chicken thigh boneless, skinless. Okay, I tunjuk kat you Thigh tu macam mana? Bentuk petak kan? Alright. Lepas tu dia ada tulang, ada ni. Sebab kita nak guna kaedah full. Tarik, isi dia. Lagi satu, dia suruh guna thigh because dia punya daging tu lagi sedap daripada kita guna breast ataupun yang tak ada tulang tu. Okay Yang ni tulang dia. Yang bentuk macam ni. I dah keluarkan. Okay mami, that's why I cakap you kena buat sehari sebelum. Okay. Ini isi dia. Bentuk dia macam ni. Okay. Kemudian skin dia keluarkan lah. Tapi skin ni kita goreng memang sedap. Okay. So bagi dia masak dulu. So I pass to the nang. Okay. Wah, nampak okay, tips nak beli ayam pun korang kena tahu bukan boleh kalau ikutkan kita pun beli breast part je kan. Okay, and two types. Alright. So sambil nak tunggu ayam Safara masak, kita go to the next chef, Yasmin. Dia nak tunjuk macam mana you buat pizza, okay? Pizza yang express juga. Alright, jap I cari. Next chef is Yasmin. Okay. Alright, Yasmin. Hi, thank you, Nang. Hello, everyone. Thank you. I nampak some of familiar participants. Thank you for supporting me and also joining us today with the rest of the chef and the mommies today. I, Yasmin, for the first time and yang tak kenal I before, I am also an advisor under Dynamics. Yazira is my sister. So when she said she got the experience nak
try out dia punya Thermomix tu, it was my Thermomix lah. I am so genius like that. I allow her to use for a while and let her experience. And finally, he gave in. Okay. So that is the beauty of Thermomix lah, especially if you got the experience, if you really pakai, you memang nampak the function. Mungkin kalau you just tengok resipi, this one I boleh buat, this one I boleh buat. But then bila contohnya macam stirring, macam nak kena gaul tu semua kan, we let the Thermomix do. That is the small time kita as a mommy yang sangat busy, yang kita boleh lari. Contoh macam kita let the chicken cook for what just now 15 minutes. Well, 15 minutes we let the Thermomix cook. Kita boleh lipat kain, kita boleh buat laundry. That's what I did lah. So itu dia punya productivity yang I nampak. Sedikit on my kenapa I beli Thermomix in the first place, because I used to have maid last time, and then it was last year. So suddenly she dropped a bomb. Dia cakap dia nak berhenti, and then masa tu adalah puasa. Dia nak berhenti tu masa puasa. So I was like, alamak, macam mana? I'm a working mom, so I punya schedule very packed. Normally 9 to 5 tu memang full. I sometimes pun skip lunch juga. So I macam fikir, oh my god, so macam mana? What can really help me kan? And then at that time, datang pula lah all these feeds dekat IG kan, tunjuk macam boleh masak tu, boleh masak ni, boleh masak tu, boleh masak ni kan. And then I macam recall balik, masa bibi I ada pun is the usual dish je. Ayam masak lemak, ayam masak masak merah, masak kicap, and then rotate macam tu kan. So I tengok dekat dalam app, kudos to the advisor ni lah kan, because they really show what are the sort of dish yang you boleh achieve dengan ni. Walaupun you punya cooking skill tak sehebat mana. Macam I memang bukan tak suka cooking. I think it's because renyah. I rasa sangat renyah. And macam I mention, bila as a working mom tu, I tak ada masa lah. So I ambil and I rasa sangat happy. Coincidentally masa kita dapat tu kan masa puasa. So I rasa yang paling happy was my dad lah, because I punya eksperimen, I punya trial semua dengan menu berbuka puasa tu. So banyaklah yang dia benefit from there. Macam benda-benda yang tak ada kat rumah ni, memang tak pernah masak. Nasi daging lah, what's that? Mi hailam. Okay, mi hailam is quite easy. So macam bihun, mi rebus, benda-benda macam tu lah. So you know, kalau kita nak buat sendiri dengan dia punya bahan, ingredients yang banyaknya, nak kena fikir bila nak buatnya, timingnya. So itu yang I buat dengan I kerja, dan that is my menu buka puasa. So you can see in the time efficiency yang you boleh dapat and the productivity at the same time. Okay, so hari ni I nak tunjukkan the recipe of express pizza dough. So pizza ni is my kids favorite. I rasa is always my fallback plan. Kalau ada apa-apa macam I tak sempat lah, my meeting got overboard lah, I rasa pizza ni is the choice yang is the dish yang I akan go to lah. My go-to dishes lah kalau I tak sempat. So first thing, let's start. So I akan tengok dekat sini. Kalau you guys familiar with cookie dough, the good thing about it, dia ada macam planner tau. So you boleh plan you punya dish for the week, even for a month. So you dah boleh tengok dah, okay, today you nak masak apa, tomorrow you nak masak apa, and it also summarizekan apa ingredients yang you kena beli for that week. So I know a friend yang memang leverage on this one untuk dia punya planning, because macam dia pun busy juga, tapi dia memang fully on her own. So take care of the kids, jadi dia memang leverage on this planner. So I dah letak for my cooking show today. Then I akan pilih pizza dough. So macam ni. Okay, I'm not sure if you can see this. So first thing, just lightly grease a large bowl
large bowl with oil ni, I have this kat sini. So I just, this one is to masa proofing nanti kita letakkan dekat dalam bowl ni, and then we leave it for a while. So and then first is water. So, actually I nak buat half of the dough je. I nak buat half of the measurement dekat sini. So what I do is, untuk yang dia punya metric berat ni semua I akan halfkan. Even the millimeter of water pun I akan halfkan. Tapi in terms of processing tu, it remains the same. So that's what I do, and I dah try the outcome is still the same. Okay, so macam ni I nak buat half, then I put water. Okay. 1 teaspoon of sugar. So we have the sugar here. So it's just half teaspoon because kita nak buat half. Okay. And then yeast. Half teaspoon of yeast. Sorry, my kids dia ada gymnastic class ni sekarang. Lepas tu sibuk semua nak tengok kita buat show ni. Okay, this is the yeast. Oh. This is sekejap je, 20 seconds to activate the yeast and to mix together dengan the water. Okay, dan so ni kita masukkan ni. Tepung roti. Sejak I pakai Thermomix ni, tepung yang ada kat rumah I pun semakin banyak jenis. Macam this one pun I dah labelkan dia tepung roti. Sebelum ni I tak pernah guna tepung lain kecuali tepung kadung, tepung beras, tepung jagung. Lepas ni dengan ada Thermomix, saya tahu lah ada tepung roti lah, tepung pau lah. So slowly you akan learn the variety of ingredients sebenarnya. Dia juga rasa macam chef yang macam dah tahu banyak benda. So this is the latest part. And oil. Bahan-bahan senang. Sekali campak semua masuk, nanti diuli. Tak payah nak sikit-sikit masuk tepung, lepas tu uli, masuk benda lain. Tak ada Sama juga kalau nak buat kek ke apa kan, Yasmin, dia terus masuk dengan telur, dengan butter, dengan sekaligus, sekali uli. Betul. And also I nak cakap pasal benda yang I rasa macam sangat impress is dia punya built-in scale ni. Ya Allah, dulu kalau kita nak bake apa-apa kan, kita mesti nak keluarkan banyak gadgets. Termasuklah scale kita kan. And then kita ada mixer lagi, lepas tu scale lagi. So macam this one is all in one and semua dekat dalam ni yang I rasa sangat senang. You guys should try it. Sebab dia masuk terus and then process. Okay, sorry tadi I lupa nak ambil punya sok kat belakang. So now dah semua masuk. Tadi kita dah tengok semua masuk. Now is kneading. Kneading function dia for 2 minutes. So they say that kneading function dekat dalam Thermomix ni dia replicate the original kneading pakai hand, yang to the right, 4 to the right, 3 to the left, something like that lah kan. So I macam teringat lupa. So I dulu tak tahu juga apa benda macam ni kan. Tapi bila I buat, because I used to do pizza juga before ni kan, the manual way lah. And then the outcome of this one tu memang lain, macam fluffy, macam crispy, macam sedap. Okay, I'm not being biased, tapi betul, you kena try. So I start the kneading for 2 minutes.
Okay. Sementara tu I akan kemas-kemas bahan dekat tepi ni. So this is the productivity I cakap tadi lah. So while this one is cooking, you boleh kemas atau boleh basuh benda-benda yang you nak basuh at the same time. So bila dia dah habis, then dia akan ting, whatever music that you choose. Okay, kita tahu dah habis and we need to attend it. So that is good function of it lah. Yasmin, ada bakers cakap kan kalau kita pakai mesin bread maker, dia uli tu lama 8 minit 10 minit Sebab I pernah dapat feedback, diorang terkejut dengan Thermomix sebab 2 minit je diorang boleh uli siap dough tu tau. So I pun okay, so I tak pernah ada bread maker before this kan. Tapi the feedback lah I dengar. Betul. Kita orang pun ada bread maker. Tapi pun dah tak pakai dah sekarang. So you can see tadi kan Nang ada share banyak-banyak gadget, banyak-banyak function tu kan. You akan slowly realize that gadget ni akan masuk ke store slowly. Dia akan dengar Thermomix je. Betul. Ada apa? Yes, ada Master Sifu juga kat sini. Master Sifu pula Sifu Bakers kan. Kak Kimi, dia 45 minit uli. Betul. 30 minit minimum. So memang Thermomix berapa minit? Yasmin? 2 minit je uli kan? Okay, kita tunggu dia lagi 25 second. Nanti I nak tunjuk dia punya outcome of the meeting tu. So biar je. Okay, sebab dia tengah kneading kat dalam tu, dia punya sound system kena off sikit dekat Yasmin. So biar Nang cakap. Okay, yang Yasmin terangkan tadi, dia mimik macam manual cara sebab dia pusing 4 kali kiri, 1 kali kanan. 4 kali kiri, 1 kali kanan. Macam tu kan? Betul. Alright. Yes. Thank you, Nang. Okay, so kneading dah siap. So, ni dia ni. Then I just, nampak tak? Okay. Then, senang je nak keluarkan dia pun senang. I just terbalikkan dia je. So, I ada thermomat dekat sini. And then I pusing. Ini dia jatuh. Dan I keluarkan dia punya plate. Okay. Dan kita masukkan dekat dalam bowl yang kita dah greasekan tadi tu, kita let it proof for 30 minutes. In the meantime tu, kita get ready dengan topping of the pizza. One of the tips yang I nak beritahu pasal topping pizza ni is that Nang, ada dengar bising? Okay. Ada gangguan. ada bising. Yes. Kena offkan dulu salah satu gadget. Tapi bukan dekat I kan? Oh, bukan kan? I rasa bukan dekat I. Oh ya. Okay, sorry. Aziz punya. Alright, okay dah. Sorry. Okay. So biasanya topping tu I akan buat banyak and then I akan frozenkan. Contohnya, okay, dia punya apa nama tu, the sauce kan, the tomato puree, ada tomato puree on top tu. You can also do homemade macam my sister, dia memang homemade junkie, dia akan buat ikut, you can do on your own from the cookie dough lah. Else kalau I nak cepat, I just take it from the tin. Tapi lagi satu yang I buat is that, okay, my kids ni dia not into veggies yang dia nampak besar-besar. Dia boleh makan tapi kalau besar-besar dia tak nak. So normally on the pizza yang capsicum kita mesti kena besar, olive kan. So for them what I do, I suka the function is Thermomix ni dia panggil yang turbo blend tu. So turbo blend tu dia akan grind sampai kecil. So I can kumpul a few veggies. Contoh for example capsicum plus the I normally do carrots kan. So I can grind sampai kecil and then I can mix together dengan tomato puree tu and then spread dekat atas. So dia tak nampak tau benda tu. So, and then for the rest of the topping tu you letak lah mozzarella ke, kita nak letak sausage. Even sausage pun kita buat homemade juga. That's the beauty of it. So then siap lah you punya topping. So itu one of the tips yang I buat to my kid. And it's good for their lunch pack juga. Senang. Okay.
I nak pergi buat topping dia. Alright. So yang ni nak tunjuk buat topping ke ataupun I pass dekat Safara kalau dah siap chicken? Boleh juga you pass to Samara dulu. Safara dah siap chicken ke? Ke masih? Okay, tadi kita punya sauce tu dah siap. So, I dah masukkan chicken. Cuma tak sempat tunjuk kat you all, saya masukkan. So, it would take about 15. Tapi sekarang dah tinggal 8 minit. Tapi I nak cerita kat you all tentang I punya experience guna Thermomix. First, I nampak iklan Olivia tahun 2019. Okay, that time I was sick. I'm a cancer ovarian. Okay, so masa tu I dah masuk kemo yang kelima. Then masa kemo kelima, kami macam patient tak boleh demam, tak boleh sesama, tak boleh ada kencing manis pun sekalipun. So kalau you kena diabetes, dia kena bagi insulin. Kemudian kita dalam keadaan yang stabil. So untuk go to the next kemo tu kita kena jaga makan. Jaga makan ni bukan makna kata kita kena gula tak boleh makan, daging merah tak boleh makan, tu semua tipu belaka. Okay, itu semua adalah orang kata nak membunuh kita sebenarnya. Sebenarnya kita sedang recover balik daripada kemo tu, so kita nak pergi next kemo. Dan waktu tu I memang tak larat nak angkat kuali. Nak masak memang tak boleh. Saya cakap dengan my husband, begini lah. Tak kira. Okay, ini je lah. Kan orang tengah sakit kanser, dia nak apa je semua. Orang macam kan. So beli lah. So masa tu beli, kita belajar pelan-pelan. I masak pun angkat ni je. Okay, tak angkat kuali, tak angkat lesung batu, tak angkat apa pun. Okay, angkat ni je. So, the process healing tu memang I nampak lah sebab kita masak sendiri. Dia guna thermo-circulation dalam tu. Panasnya dengan masaknya memang bagus. Okay, memang I suka sangat ni. Kemudian macam-macam buat. Sampai nak cakap tak habis lagi ke? Tak ada next. Sebab anak saya umur tahun ni dia 17 tahun, dan seorang lagi 19 tahun. So, memang ada masa je nak buat benda ni. Okay? Itu dia. So ayam tengah masak lagi. Okay. Lepas daripada ni kita akan pisah ataupun shredded, lepas tu siap. Okay. Nanti kita come back to Safara dulu. Okay, sekarang ni kita dengar tadi kisah kan. Kesian, sorry kita dapat tahu cancer warrior kat sini Okay, so semoga sentiasa sihat Safara tau. Okay, kejap. Sekarang ni kita pergi kepada chef kita, Sarah, dengan dia nak buat special tau hari ni. Semua orang akan mengimbau balik nostalgia lama kita, iaitu kita pernah kejar Milo van masa zaman sekolah dulu, okay? So, kita pergi pada Sarah. Sarah here. Okay, Sarah. Sarah kena unmute yourself. Okay, hi. Dengar tak? Okay, dengar. Okay, hi semua. Assalamualaikum. Saya Sarah, okay, daripada Instagram Stacey Mama. Sarah merupakan ibu pada 3 orang anak and fully suri rumah. Dah masuk 5 tahun dah suri rumah. Dan kita decide nak beli Thermomix ni masa lahirkan anak ketiga. Sebelum ni tak sampai lagi wahyu tu, walaupun dah ramai yang macam approach. Sebenarnya ramailah approach waktu awal-awal dia tahu kita busy macam mana kan, duduk kat rumah dengan husband selalu outstation because we are military family. So dia dia askar, so selalu on the go, selalu outstation. And dapat je anak ketiga, dalam pantang je kita pujuk dia untuk beli Thermomix sebab rasa macam out of hand dah, rasa tak boleh nak handle. Anak kecil-kecil semua, yang sulung pun baru nak masuk 6 tahun and then ada baby kan. Sekarang ni baby dah 10 bulan guna Thermomix. I couldn't thank enough. Siap boleh berjualan lagi pada rumah and buat Thermomix as side business. Okay? So tak nak lengah-lengahkan lagi, jom kita
buat Milo van. Milo van ni Milo yang lori yang dekat sekolah kita masa kita kecil-kecil dulu kan. Kita selalu beratur nak dapatkan Milo ni. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah Milo ni. Okey, Milo, air, susu pekat manis. Okey, susu pekat manis ni yang Sarah buat sendiri. 3 minit 30 saat saja dah boleh siap. Dan ais. Okey, air semua dah cukup. Okey. Kita on Thermomix. Okey, Thermomix ni dia akan off sendiri selepas 15 minit kita unattended. Okey, so kita on dia sekejap. Kita sediakan dalam satu jug ni lebih kurang 1 liter air. So sebab saya nak buat show ni hari ni tu, sebab itulah kita ada banyak bekas kat sini. Actually bila memasak dengan Thermomix very minimize, barang-barang yang kita gunakan minimize. Okay, kita just directly masukkan ke dalam mixing bowl saja. Sangat senang. Okay. So dia perlukan sekarang kita nak panaskan dulu Milo ni, kita nak masak Milo ni. Okey, tapi kita tak nak masak suhu 100 Celsius. Kita nak masak 60 Celsius. So kita masukkan separuh lah air dekat sini. Okey. Dan dekat depan ni kalau boleh nampak, tak tahu boleh nampak ke tak, tapi sebenarnya dia ada speed dekat sini, ada suhu dan juga ada masa. Alright. Okey, yang Sarah buat ni adalah secara manual lah. Resepi Milo van ni tak ada kat dalam Cookido. Tapi no problem, okey. Sebab Thermomix ni bukan sahaja dia ada automated functions. Okey, saya akan slide ke kiri. Okey, dia ada banyak lagi function-function lain automated yang kita panggil. Kita boleh panaskan, kita boleh masak nasi, kita boleh masak telur. Dan hari ni kita akan gunakan function scale. Dan kita kalau kita nak buat Milo ni, kita juga boleh gunakan function kettle mode. Tapi kita tak guna hari ni. So kita tekan function scale, okey. Dia suruh masukkan lebih kurang 300 gram air. So kita masukkan. Dia ada built-in scale dekat dalam ni, so easy. Okey. So dia akan bergerak lah. Ini lebih kurang lah dah 300. Okay. And then kalau kita nak kita nak kosongkan dia balik, kita just tekan tab dekat sini. Okay. Kita masukkan Milo. Milo kita perlukan dalam 250 gram. So resepi ni untuk 1 liter. So kita masukkan mudah sangat pagi-pagi sibuk kan. So kita tak perlulah nak on kettle and everything. Just biar dia siap tolong stirkan untuk kita pula. Kita tinggal tuang je. Paling best kalau ada tetamu datang ke rumah kita, lagi best kan. Dulu kalau ada tetamu datang rumah kita masa kita kecil-kecil, kita tolak kan dengan adik-adik kita, siapa nak buat air. So sekarang ada Thermomix, mudah je nak buat air. Minta Thermomix yang buatkan. So lebih kurang lah 250 gram. So kita teh. Dan kita masukkan susu pekat manis. Okay, susu pekat manis ni kita buat menggunakan Thermomix 3 minit 30 saat sahaja, and then kita boleh masukkan dalam peti terus. Tak ada preservatif apa-apa. So ya, memang best lah. Alright. Okay, jadi kita masukkan lebih kurang 2 sudu lah. Okay, 2 sudu sikit lagi sebab 60 gram. Okay. Jadi kita tutup, okay, kita tutupkan dia dan kita kembali kepada main screen tadi. Okay, dia minta kita masakkan 60 darjah Celsius saja. So suhu kita letak 60. Okay, speed 2. Okay, masa kita letak 1 minit. So sementara nak tunggu 1 minit dia masak tu, kita boleh kemas-kemas lah, kita boleh pergi kejut anak, kita boleh get ready nak solat subuh kan. Kalau pagi-pagi apa yang best 1 liter ni, 1 untuk bekal anak, yang selebih ni kita boleh buat breakfast untuk orang yang kat dalam rumah kan, anak yang lain, suami, semua dah ada ready breakfast. Okay, go.
Dan apa yang paling best lagi satu tentang Thermomix ni, kita get the temperature right every time. So macam bila kita gunakan mesin ni, kita boleh set suhu yang sangat tepat. So dia tak adalah terlalu panas, okay. Dan kalau kita nak masak apa-apa pun, dia pakai suhu tepat, so tak adalah hangit ke, kita boleh tinggalkan. Kita boleh pergi buat benda lain, okay. Contoh macam function kettle mode tu, kita boleh panaskan daripada suhu 37 Celsius hingga 100 Celsius. So easy. Nanti kejap lagi. Okay, dah siap dah. Okay, dah siap. So, bila dia dah siap, dia akan bunyi macam ni. Okay, bila bunyi kita tekankan saja untuk diamkan dia. Alright. Okay, seterusnya kita masukkan remaining air. Sekejap kita tunjuk lah. So, dia suhu dia sekarang 60 lah. Boleh nampak. Okay. So kita masukkan remaining air. Okay. Dan kita masukkan ais. Ais hati-hatilah nak banyak mana. Okay. Kita tutupkan. Okey, dekat sini dia suruh 20 saat. Speed 2.5, okey? So kita pulaskan 2.5. So selama 20 second, kejap lagi dah siap dah kita punya Milo van. 20 saat pun kita boleh buat macam-macam kan, kemas dapur, letak semua dalam sinki, basuh and everything, so it's so easy for you lah. Okay, dia dah siap dah. So tekan ni. Kita terus tuangkan. Okay, dah siap dah Milo kita. Wah. Okey, kita memang terliur dengan Milo van ni. Memang kenapa rasa dia lain pelik kan? Kalau Milo biasa lain rasa dia. Milo van ni memang set special tau. Color dia pun lain kalau kat kedai kan. Tengok ni dia pekat. Tengok ni. Yes. Very ketagih tau. Satu addiction tau minum Milo van ni. Okay. So, thank you Sarah. Dah siap Milo van dia. Okay, now we go back to Yasmin. Yasmin, pizza nak tunjuk ke ataupun? Kalau Mak Nang, I dah masukkan teruskan nak apa. Okay, Nanti kita tengok the end result. Okay, alright. Okay, so kita pergi kat Safara lah. Safara dah siap ke belum chicken dia? Okay. Alright. Chicken dah siap, nampak? Bau memang dia shredded tau macam ni. Okay, that's why kalau you guna breast ayam tu dia tak best, so memang nak guna thigh. Okay, lepas tu I nak share this bread I buat sendiri, memang bentuk petak sebab nak masuk dalam lunchbox. So muat you off kan, kita beli Thermomix lah. Itu dough tu kita suka hati tak apa. Yang ni I ukur 12 kali 12 masa dia punya dough tu, so dia mengembang jadi macam ni, ngam-ngam pula you off. So letak je kat sini, tap. Nah, siap kau pergi sekolah. Okay? Okay, now I punya habis. Nanti cikgu nak order macam mana? Boleh ambil order? Boleh, insyaAllah. Okay, so Safara nak masukkan dalam roti dulu ya? Okay, so yes. Okay, nanti kita come back dulu, okay, with the end product. Okay, Yasmin pun sudah tunggu pizza dulu. Alright, so for the time being, Nang share tentang the function dalam Thermomix ni, okay? Kejap. Okay, setting here. Alright, okay. Nampak senang semua. Apa? Jangan kita. Okay, sekejap.
Gambar. Alright. Okay, now kita pergi kepada function yang diorang chef semua dah share kat dalam rancangan tadi kan, session diorang, okay. Di yang mana Thermomix ni dia boleh control temperature sendiri, auto. You tak perlu nak control berapa panas dia, medium ke, low ke, high ke, okay. I need kan Wan. Alright. Wan nak jadi chef juga ke nanti ni. Okay, so macam kita masak sayur kan dalam 120 degrees. Okay. Alright, 120 degrees masak sayur dalam bowl ni tertutup, dia akan lock semua nutrient kat dalam ni. So nanti kan you punya sayur, dia akan rasa natural manis tak letak gula. You just letak garam sikit je, secubit garam. Tapi sayur tu memang rasa fresh, rasa rangup, masak elok and dia rasa manis. Sayur tu tak hilang. Memang very memang tasty. Kalau you dah beli Thermomix, first kali you kena try buat sayur nanti so you boleh rasa beza masak atas api. Atas api masak kadang-kadang sayur terlebih lunyai kan sebab dia dah orang cakap terlebih panas kan. Okay, so kalau kita nak buat high temp pun boleh juga untuk goreng bawang, untuk goreng ikan bilis, okay. Kita boleh pakai high temp dalam cookie dough. Macam Thermomix, dia punya safety is very high. So high temp ni hanya boleh access melalui auto cooking saja. Okay, kalau manual you tak boleh pakai high temperature, okay? Sebab kalau kita manual kita pusing knob tu, paling tinggi kita boleh pergi 120 sahaja. Kalau kita pakai cookie dough, pakai auto, maksudnya auto cooking dalam ni, dia boleh pergi sampai 160, 170, okay? Alright, so kalau buat lollipop kat sini 170, dia dah auto set untuk you cairkan, caramelizekan benda. So kita boleh buat dodol juga kat sini. Okay, so kita tak perlu fikir lagi temperature apa, untuk apa semua. Dia dah memang auto set. Senang je. So, memang mudah sangat kerja kita, betul? Memang tak ada istilah terhangit, bawang terlebih garing, tak ada. Okay, memang perfect every time, every single time. Okay, so kita alright kat sini kan, temperature. Macam kita nak aktifkan yeast tadi, macam Yasmin tunjuk tadi kan. Okay, ya. Dia buat yeast kan, kita kena perfect temperature, which is 37, suhu badan kita kan 37, okay. Kalau kita letak air panas, terlebih panas, yeast kita dia dah tak aktif, dia dah mati tau, okay. So sebab tu kadang-kadang kita buat roti tak naik, tak jadi kan, dia bila kita proofing lama-lama tak jadi, tak gebu, sebab yeast tu dia dah rosak, sebab kita salah letak air terlebih panas, tak boleh, sejuk pun tak boleh, okay. So dia nak 37. So dengan Thermomix, semua dah been taking care of. You tak payah risau lagi. Sama juga macam nak melt chocolate. Selalu kita melt chocolate, kita buat double boiler kat atas dapur kan. Memang letak air, lepas tu letak mangkuk kan. Nak cairkan coklat. Kalau Thermomix, you just masuk direct your chocolate dalam ni. And then tekan-tekan, tunggu siap je. Dia akan cairkan sendiri dengan temperature 50. Okay. Alright. So, sebab tu, kita akan promote Thermomix ni sebab dia kita panggil all you ever need. Okay, daripada breakfast sampai ke dinner you boleh masak pakai Thermomix, tak perlu lagi kuali. Macam advisors, customer Thermomix dekat group kita. Okay, memang kita orang praktiskan dalam seminggu lepas beli tu kita orang pakai Thermomix ni. Alright, memang you guys akan nampak kita akan slowly berpindah kepada Thermomix. Stove api tu kita just untuk goreng-goreng ayam je. Okay, telur ke kan. Sebab Thermomix ni you boleh diguna pakai daripada pagi buat breakfast, buat yogurt, buat telur semua kat dalam ni. Dan tengah hari pun you boleh masak pakai ni juga. Malam pun sama. Menu dia sebab ada 80,000. So you tak menang tangan nanti nak pilih menu mana yang nak masak, okay? Alright. Next one. Alright. So kita dah tengok tadi. Sebelum kita start rancangan cooking show ni, kita bagi tahu live without Thermomix kan, betapa macam stressful, okay? So now live with Thermomix. Kita dah boleh tengok, kita dah boleh visualize kita punya hidup kita lepas kita ada Thermomix kat dapur. Okay? Kita masak dengan anak-anak. Okay, boleh anak-anak kacau datang kat dapur, tak ada masalah. Kita masak anak-anak datang tanya homework, tak ada masalah, you boleh layan. Because you tak attend, you tak terus 100% dekat dapur. Sebab you biarkan dia buat kerja sendiri kan, Thermomix ni mengacau sendiri semua. So you tak payah attend dia sangat. Jadi you ada masa, banyak masa untuk attend anak-anak, okay. And then dia promote a good eating habits dekat anak-anak. Sebab kita tak bagi anak-anak kita makan benda-benda yang daripada
kedai, okay? Dari banyak preservatif kan, you tengok expired date pun tengok macam mana you boleh fikir satu bahan tu, contoh air lah kan, air susu ke atau bukan susu lah, air, yogurt ke apa kan, lifespan dia sampai setahun 2 tahun. Macam mana benda yang macam kita panggil delicate produk tu dia boleh tahan bertahun-tahun, betul tak? So bahan preservatif dalam tu, chemical yang dia letak dalam tu, dia akan affect kita punya health, okay? If not now, later, okay? Dah hujung-hujung usia nanti kita akan dapat effect dia sebab bila kita makan selalu. Ya. Okay. So selain pada tu, Thermomix ni yang banyak mami suka ialah sebab dia boleh auto washing. Selain pada auto cooking, dia boleh auto washing. So bila you masak something, dalam ni contoh you buat dough pizza tadi kan, memang susah gila. Kalau you tengok you pakai mixer biasa tu, even KitchenAid yang mahal tu pun, bila you nak basuh dough tu, you rasa macam ya Allah, macam susahnya kan, nak kena rendam dulu bowl tu, nak bagi dia apa, keluar-keluar semua bahan-bahan kan. Dengan Thermomix tak payah risau mamis. You letak air, lepas habis dough, you letak air, you letak sabun sikit, and then dia ada function pre-clean, dia basuh sendiri. Dia macam washing machine. Dia akan pusing tu. Even kalau you masak benda berminyak, you buat rendang, benda ni berminyak kan. Bila you pakai rendang, you akan ambil, dia ada 4 function pre-clean tu, dia ada 4 level. Okay, you akan ambil level yang universal. Universal tu maksudnya dia akan panaskan air sabun. So air sabun you masak, minyak tu semua tanggal. Macam konsep washing machine yang cakap tadi, okay? So lepas tu you bilas manja-manja je, no problem. Okay, sebab tu memang Thermomix ni bila siapa yang dah pakai, memang akan jatuh hati. Alright? Okay, now kita tengok pada chef kita. Okay, siapa yang dah ready? Sebab sekarang dah dekat pukul 12. Okay. Yasmin dah ready ke pizza? Tadi dia dah bunyi, lepas tu I tengok dia cakap lagi, tambah lagi time dia. Okay, I boleh keluarkan dah. Boleh tunjuk dah kan? Okay. Okay, tak. Okay. Tak tahu, you nampak tak oven I kat sini? Tak nampak. Nampak tangan je. Oh, tu pizza. Okay. So, here is the pizza. I ingatkan tadi tak ada slot nak tunjukkan the topping. So, tengok dia punya crust. The capsicum tu pun dah overcook sikit dah. So, capsicum tu I yang makan, budak-budak dia akan letak tepi je. Can I add one chicken? Nampak tak? Okay, nampak pizza you. Bau boleh sampai sini. Lepas tu betul. Apa yang Nang cakap pasal pre-clean tu, memang conquer sangat-sangat because lepas kita dah buat kneading kan, kalau kita pakai macam KitchenAid ataupun any system kan, dia kan macam tersekat dekat dia punya mixer tu, and then you kena rendam, kena tunggu. So kalau pakai ni, kita just boleh pakai pre-clean. So macam I cakap tadi, my life is between meetings tau. So kata kalau I nak buat something pun, okay, before meeting I buat apa, after meeting I tengok balik. So kalau ada pre-clean ni, I just masukkan water and then use the function universal tu, and then let it pre-clean for a while. After meeting nanti I akan buangkan air dia, and then just bilas manja-manja pakai tenang. Apa senang. Okay, very good. Okay, now kita dah tengok pizza tadi, so kita pergi kepada sandwich. Full barbecue sandwich Safara, okay? Alright, okay. Okay Nang, thank you. So memang helpful sangat. Thermomix ni dah siap dah pun. Dah ready nak makan je dah. My favorite ni, sandwich. So, okay you all. Memang mudah dengan Thermomix ni lah. Tak koyak. Ni. Oh ya, nama apa? Okay, sorry. Terganggu pula. Okay, sorry. So now, kita remove spotlight. Now kita talk about the price. Okay. Okay. Sekarang semua orang dah rasa macam, okay, yang belum ada Thermomix lagi, dah macam mungkin 50-50 kan? Okay. Sekarang kita akan bagi tahu tentang harga dia and promotion untuk bulan ni. Okay. This is the one. Okay. Oh, sorry.
Okay, so promotion bulan ni. Alright, okay, now kita bagi tahu harga. Mungkin ada yang dah tahu harga berapa kan? Tapi Allahu Akbar kat sini. Okay, so sekarang ni kita bagi tahu the price is full payment ialah 6,988. Okay, kalau you guys pilih untuk bayar full payment, dia akan ada extra gift which is thermos server. This one, okay, 2.2 liter thermos server ni dia tahan panas dan tahan sejuk 3 jam. Lauk kat dalam ni, okay. This is stainless steel. Alright, so kalau you bayar installment, dia ada juga payment plan, okay, pakai credit card up to 2 tahun, okay. So sebulan ialah 291 je. Kalau you pakai credit card, no need deposit. Okay, tapi ada another option kalau tak ada credit card. So you guys boleh pakai option deposit 2,988 and then balance tu you masuk installment plan, masuk dalam debit card you which is saving account lah. So kebanyakannya housewife yang tak ada credit card memang akan pilih option ni. Okay, buy deposit dulu and then tiap-tiap bulan ansuran kat sini you boleh tengok. Kalau 6 bulan, 666. Kalau 18 bulan, okay, setahun setengah, 222 je. Okay, it's actually a very good investment sebab kenapa? Setiap bulan you boleh tengok perbelanjaan you kalau you order online. Food kan? Okay. Macam family yang medium lah, bukan yang small, bukan yang big, yang tengah-tengah Kita order Grab food, Foodpanda and whatsoever. Selalunya memang lebih pada 222, 200, lebih pada 200 setiap bulan bila kita order makanan ataupun makan luar kan. So, yang mana you boleh cut tu, you boleh top up ke arah sini. Jadi kita boleh start planning. Bila kita ada Thermomix, kita kurangkan part-part yang makan luar, tapau-tapau Okay. Alright. So kalau buat payment tadi, kalau kita Nan cakap tadi kalau full payment by cash, you akan dapat thermos server. Kalau you bayar pakai another option credit card atau debit card, you akan dapat juga host gift. Host gift ni maksudnya you beli Thermomix and then you join cooking demo, ajak kawan-kawan at least 3 orang. You entitled untuk dapat thermos server kecil, cute one, mini, okay, 1 liter. This one memang favorite ramai sebab bila buat half portion dalam Thermomix ni kan you boleh tuang. Kalau yang besar ni dia memang satu portion here you boleh tuang habis semua kat dalam ni, okay, dia muat. Alright, so nampak dia solid, one piece. Dia bukan tanpa cantuman dia satu solid one piece stainless steel and this is from Australia. Okay, and then you also will get a cookbook kalau buat untuk bulan ni. Okay, cookbook and thermos server like this. Okay, and plus you akan dapat cookie dough voucher. Okay, sampai end of this period aja. Okay, cookie dough voucher ni you dapat free untuk setahun. So kalau you beli sekarang, you dapat free setahun, tambah lagi 6 bulan yang memang dah dalam mesin ni, you dapat setahun setengah cookie dough free. Okay, alright. So now kita dah di akhir, okay, di akhir rancangan kita, okay. So bila yang So customer yang dah puas hati pakai Thermomix ni, if you guys berminat untuk jadi advisor and you dapat handsome income, okay, daripada sale Thermomix ni, you can join us, okay. You pergi pada advisor yang ajak masuk dalam Thermomix ni, okay, you contact them yang cakap nak jadi Thermomix advisor, join group kita, group Dynamics because kita sekarang a leading team number 1 in Malaysia and Brunei, okay. So untuk sekarang premium starter kit hanya 480, bukan 200 lebih lagi dah tak ada, okay. Start from new year 480 tapi you dapat barang total worth of 1000 plus, okay. Apron, you dapat thermomat, you dapat trolley bag, okay. All of this you akan dapat. Alright, so thank you everyone for joining us today. Okay. Alright, so hopefully semua orang akan rajin-rajin buat makanan lunch pack untuk anak-anak, okay, untuk pergi sekolah. So tak payah stress lagi. Okay, kita enjoy motherhood, enjoy journey kita dalam membesarkan anak-anak kat rumah, okay. Okay, nak buka view gallery. Okay, Chef, you can say bye-bye. Okay. Bye. Thank you, Nang. Thank you, everyone. Thank you, Safara. Thanks partisipan hari ni. Bye. Bye. Thank you, Nang. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Sedapnya makan. Bye.